Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Telah berkata Imam al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Jika engkau datang kepadaku, gantungkan ilmumu di luar pagar dan masuk kepadaku dengan telanjang. Begitu juga dengan kezuhudanmu itu, tanggalkan dia lebih dahulu, dan warakmu dan hal-halmu biarkan di luar. Kerana jika engkau masuk kepadaku dalam keadaan tidak suci, barangkali apa yang ada di sini akan menghijabmu daripadaku. Jadi biarkan engkau tanggalkan apa yang ada pada dirimu dahulu, kemudian barulah masuk. Dan ambil apa yang ada di sini, kerana semua itu tidak akan merugikanmu. Sekali peristiwa aku hadir di majlis setengah Tok Guru, dan mereka ini dapat membaca apa yang terlintas di hati. Dia lalu berkata, engkau mahukan apa yang ada padaku? Jawabku, benar. Dia pun berkata lagi, aku selalu berpuasa pada semua waktu, dan aku berbuka hanya di waktu sahur sahaja. Kerana makanan negeri ini tidak bagus, lebih baik engkau berwarak sahaja. Pernah Sari As-Saqati meminta Junaid untuk menyampaikan suatu pidato kepada orang ramai. Lalu dengan tiba-tiba Junaid melihat Nabi SAW menjuruhnya supaya berpidato. Dan bila Sari menemui Junaid di lain kali, dia berkata kepadanya, engkau tidak mahu menerima permintaan kami sampai engkau disuruh oleh Nabi? Tetapi engkau pula, wahai pembaca, engkau bercakap kepada orang ramai sesudah amalanmu menjadi hitam, seolah-olahnya engkau juga sudah menjadi hitam, yang sampai tiada seorang pun di atas muka bumi ini yang aku takut kepadanya, dan tiada mahu menemuinya, biar di langit atau di bumi, tidak di dunia dan tidak di akhirat, kecuali Allah Azza wa Jalla sahaja. Pernah dikatakan kepada setengah orang salihin, adakah engkau pernah melihat Tuhanmu? Jawabnya, jika aku tidak melihatnya, nescaya aku akan terputus-putus di tempatku ini. Dia ditanya lagi, bagaimana engkau melihat Tuhanmu? Jawabnya, dia harus memejamkan kedua belah mata wujudnya, maka ketika itu dia akan dapat melihat Tuhannya, sebagaimana Tuhan memperlihatkan zatnya kepada mereka di syurga nanti seperti yang dia suka. Dilihat zatnya, dilihat sifatnya, dilihat ihsannya, dilihat kelembutannya, dilihat kebaikannya, dilihat perlindungannya. Abu Qasim Al-Junaid pernah berkata, apa yang ada pada diriku ini yang boleh aku banggakan. Muslimin dan muslimat, dan penonton yang dirahmati Allah sekalian, kalau semalam kita menjelaskan tentang bagaimana perlu kita tundukkan hawa nafsu kita dengan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, kita membina sifat, membina kebiasaan kita dengan perintah Allah dan Rasul. Maka sebagai contoh dalam bab suka dan benci, sayang dan benci, kita sayang sesuatu kerana Allah Ta'ala suruh kita menyayanginya, dan kita benci sesuatu kerana Allah Ta'ala menyuruh kita membencinya.
Dan bila mana kita sayang sesuatu, kita melakukannya menurut aturan Allah, bukan hawa nafsu dan emosi. Seumpama kita contohkan sayangkan anak, bukan dengan membiarkan anak melakukan apa yang dia nak, tetapi memandunya, mendidiknya sehinggalah dia mengenali Allah. Walaupun kadang-kala agak keras demi mendidik anak-anak. Demikian juga yang lain daripada itu. Sesudah kita bicarakan tentang bagaimana kita kena tundukkan hawa nafsu dengan perintah Allah dan Rasulnya. Dan ini disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasul menjadi keutamaannya daripada selain keduanya. Itu sifat orang beriman. Itu sifat sebenar orang yang mendapat kemanisan iman. Baik, bila kita nak tundukkan hawa nafsu dengan Quran dan hadis, maknanya kita kena belajar. Kena belajar. Kita tak boleh sebagai orang awam ambil Quran terjemah, baca dan cuba faham. Kita tak akan faham. Atau beli kitab-kitab hadis. Beli kitab hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kita pun khatam sendiri, kita tak akan faham. Kerana setiap bidang ada ahlinya. Allah Ta'ala berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang yang tahu kalau kamu tak tahu. Ahla dzikri di sini maknanya ulama. Kita nak faham sesuatu pada tabiat kita, apakah ia bertentangan atau tidak, maka kita tanya pada ulama kita. Bila kita sebut tanya ulama, dan tanya yang paling sempurna kepada para ahli ulama dengan belajar. Kita belajar dengan dia. Kita tak mungkin mampu kalau kita gunakan kaedah, saya tak tahu saya tanya, tak tahu tanya. Tanpa kita menghadiri majlis ilmu mereka, kita tak akan dapat ilmu yang sempurna. Ada sikit kemusykilan, kita pun call, kita pun message. Maka perkara ini kita tak dapat dengan sempurna dan dengan segala kebaikan. Maka kita kena melapangkan waktu, membuang kesibukan, membuang alasan untuk kita duduk dalam majlis ilmu, bertemu dengan para ulama yang kita percayai, yang kita yakini. Dan kita selalu bila kita nak cari guru, melalui beberapa jalan. Yang pertama dengan doa dan istikharah kita pada Allah, minta Allah beri petunjuk guru yang boleh bawa kita pada jalan Allah. Minta sungguh-sungguh, biar Allah tunjukkan siapakah gurunya. Ya, semua guru ni baik, tapi yang boleh mendidik kita. Macam kita sebutlah, semua makanan tu sedap, tapi yang selera dengan kita, yang kita boleh makan, makanan tu bagus, tapi yang baik untuk kita, bermanfaat untuk kita. Ada jenis makanan kalau makan sihat, bagi orang lain kalau dia makan ni, dia mungkin kena gaut, dia mungkin darah tinggi. Makanan yang sama, tapi kesan yang berbeza. Ada orang bila mana dia pilih guru yang betul untuk dirinya, maka dia memudahkan dia untuk dekat dengan Allah. Ada orang dia salah pilih guru, ya guru dia baik, tapi mungkin tidak sesuai dengan dia, tidak sesuai dengannya, maka dia tak dapat banyak kebaikan. Oleh sebab itu, bila kita benar-benar nak guru yang baik, maka doa sungguh-sungguh dan istikharah, biar Allah bagi pilihan. Yang kedua, dengan cara kita bertanya orang-orang yang kita nampak baik, soleh. Siapa soleh, siapa nampak dulu kita nampak dia teruk, dia boleh berubah, dia boleh bertaubat, dia boleh baiki hidup dia, dia boleh tinggalkan arak, judi, boleh tinggalkan rasuah, dia boleh tinggalkan semua kemungkaran. Maka kita tanya, siapa guru awak? Sebab ternyata gurunya telah berjaya mengubah dia. Maka kita tengok pasukan bola sepak, dia berjaya menang-menang, kita tengok siapa jurulatih dia. Lalu atas keyakinan ini kita guna jurulatih ini. Maka orang yang kita kenal, kawan-kawan kita dulu lara lalu, tiba jadi baik, tiba jadi soleh, dari kedekut jadi pemurah, dari malas jadi rajin. Jadi pasti gurunya telah berjaya didik dia. Lalu kita gunakan kaedah itu. Dan kaedah yang ketiga, dengan kita bertanyakan orang-orang alim yang kita percayai,
Ada orang alim, mana-mana tempat tanya dia. Siapa yang awak nampak? Alim. Tanya. Kerana mereka akan tunjukkan kita. Salman Al-Farisi, bagaimana dia jumpa Nabi SAW? Setiap kali dia belajar dengan padri sebelum dia Islam, daripada menyembah api kepada agama Kristian atau mengikut padri. Setiap kali guru nak mati, dia akan tanya, tuan guru ada tak orang yang macam tuan guru? Maka dia tunjuk ni. Maka bila mati guru ni, dia akan pergi pada guru satu lagi. Sehingga yang terakhir berkata dah tak ada, tapi akan lahir seorang Nabi. Sudah waktunya lahir seorang Nabi. Kamu cari Nabi ni dan beriman dengannya. Salman pun mencari, pergi ke Madinah, sehingga beliau menjadi hamba pada Yahudi. Dia asal orang merdeka, jadi hamba semata-mata kerana nak bertemu dengan Nabi SAW. Sebagai guru yang sebenar, bertahun jadi hamba, sehingga beliau benar-benar meyakini ini Nabi Muhammad SAW. Dan akhirnya beliau dibebaskan dengan mukatabah. Mukatabah maksudnya perjanjian antara dia dengan tuan dia untuk buat sesuatu, syarat pembebasan. Itu si Yahudi tahu tadi minta supaya ditanam pokok kurma dan tahun tu juga berbuah. Syarat. Riwayat menyatakan tanam 300 pokok kurma dan tahun tu berbuah. Okay, mustahil kurma setahun berbuah. Tapi ini mukjizat Nabi SAW. Akhirnya Rasulullah yang menanamnya. Bila Rasulullah tanam, ini disebut sebagai kurma Nabi, ajwah, kurma Nabi. Rasulullah tanam sehingga semua pokok itu berbuah. Syarat pembebasan Salman Al-Farisi. Yang peperangan pertama yang beliau sertai ialah peperangan Khandaq pada tahun ke-5 Hijrah. Berbaloi dengan cadangannya supaya gali parit yang berakhir dengan kemenangan umat Islam. Cerita Salman ialah cerita orang cari tok guru. Dia bertanya gurunya, bertanya gurunya. Dan yang ketiga, kita nak cari tok guru, maka kita tatabu' akhbar, tanya orang tentang orang ni. Bagus tak orang ni? Tanya orang. Orang kata dia bagus, dia mengajar bagus, sekian-sekian. Ia jadi sedikit panduan. Bila seorang sahabat namanya Abu Dhar Al-Ghifari, dia nak belajar dengan Nabi SAW, tapi dia hantar anak adik dulu bernama Anis ataupun Unais. Cuba pergi tengok kat Mekah, kata ada seorang ngaku Nabi. Cuba tengok dia, betul tak? Maka saudaranya pun pergi, adik dia pergi cek, bawa balik berita, betul lah bang, dia ni memang orang bagus. Dia ajak kawan ni sekian. Maka Abu Dhar Al-Ghifari mula ke Mekah. Dan akhirnya melalui Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, dia bertemu dengan Nabi SAW dan dia memeluk Islam. Dan kembali kepada kaumnya, kaum Ghifar, dan berdakwah sehingga satu kaum memeluk Islam, kaum Ghifar. Dan kabilah sebelahnya bernama kabilah Aslam, sehingga kabilah sebelahnya juga masuk Islam. Kemudian dia bawa dua kabilah besar ini untuk berguru dengan Rasulullah pada tahun ke-7 Hijrah. Pergi bawa rombongan besar, semua Islam. Jasa Abu Dhar Al-Ghifari. Tapi saya cerita tadi bagaimana cara nak dapat guru. Abu Dhar guna orang-orang baik yang pergi tanya, maka dapat guru. Dan di antara untuk kita cari guru kita, macam mana nak cari guru, ialah dengan syuhrah. Syuhrah ni maksudnya orang-orang baik ni dia akan popular, dikenali. Macam kita kenal kedai makan sedap, macam mana? Macam mana tuan-tuan tahu kedai makan tu sedap? Kita kata goes to viral. Dia ni dah went to viral, dah viral kedai ni. Kita dengar viral kedai ni, gila, memang sedap betul, kata kita. Sebab apa kita tahu? Viral. Atau kita sebut syuhrah, dimasyhurkan. Kerana Allah janji orang-orang baik ni Allah akan angkat. Sebagaimana orang jahat dikenali, orang baik juga akan dikenali. Tapi memang orang jahat glamour kampung tu,
Sebut Samsing ni, orang kenal ni Samsing ni. Ni jenis tak makan samang ni. Orang semua tahu. Orang baik pun sama. Maka dengan panduan itu kita cari guru didik kita. Baik, itu kaedah kita cari tu guru. Kenapa kata Syekh Abdul Qadir? Syekh Abdul Qadir kata kalau kamu nak jumpa tok guru kamu, dia beri perumpamaan pada dirinya. Kalau kamu nak jumpa aku dan nak guru dengan aku, gantungkan ilmumu di luar pagar. Maksudnya apa yang kamu tahu letak kat luar dulu. Letak kat luar. Jangan kita belajar dengan tok guru untuk kontra dengan tok guru. Jangan. Kosongkan diri kita. Duduk belajar. Ilmu kita yang kita tahu tu sangkut kat luar dulu. Biar dulu. Nanti kita boleh banding-bandingkan. Apakah apa yang kita ada tu benar sebagaimana apa yang kita belajar. Ya, kalau yang kita ada tu memang dah bagus, maka apa yang kita belajar menguatkan lagi. Tapi yang kita dulu tahu-tahu tu rupanya salah. Rupanya saya ni terikut adab budaya, bukan ikut ilmu sebenarnya. Maka kita dengan mudah dapat buang. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir lagi, datang kepadaku dengan telanjang. Bukan maksud panjang bogeh, bukan. Telanjang maksud dipanggil tajarrud. Dalam istilah sufi, tajarrud arti buang segala hawa nafsu kita, buang segala kepentingan kita, buang segala kesibukan kita, buang segala benda yang menjadi kebiasaan kita. Kita kan pergi mana-mana bawa telefon. Kalau hari ni lah, jadi telefon tu buang lah. Bukan maksud buang dalam tong sampah, tutup. Jangan sambil belajar sambil tengok mesej, sambil belajar sambil tengok WhatsApp, kita takkan dapat. Maka buang kesibukan tu. Ataupun kita belajar tapi teringat pagi ni nak pergi mana ni, nak jalan mana, kita sibuk kan, kita tak akan dapat dengan betul. Maksud dengan bahasa hari ni ialah beri perhatian. Bila nak belajar, beri perhatian. Istilah telanjang di sini atau dalam ilmu kesufian kita panggil tajarrud. Tajarrud daripada tajarrada ya tajarradu tajarrudan. Buang segala hawa nafsu, kesibukan, buang semua urusan. Duduk sungguh-sungguh belajar. Ini quality time kita. Tentang kita masa-masa kita, ada masa yang kita nak jadikan ini sebagai, ini masa yang quality, masa premium kita. Ini masa yang jauh dah ada nilai paling tinggi. Ada masa yang kita tak nak ganggu, masa paling bernilai kita ialah masa apa? Masa tidur. Orang tutup telefon, slow kan, sebab nak tidur. Saya tak nak diganggu, dia tidur. Tidur pula tidur malam, penting malam. Kalau tidur siang-siang ni mungkin kita macam sebut tidur sekejap-sekejap. Tapi mana nak tidur malam ni, kita akan buka telefon, dia ganggu mak tidur kita. Kita cuma letakkan alarm pukul 5 pagi, 4 pagi. Tapi kita waktu tu tak nak diganggu. Kita pun tak nak bagi kita sembang, kita nak tidur. Sebab itu quality time mesti ada. Baik, quality time lagi lah makan. Waktu saya makan, saya pun tak nak diganggu. Tak nak ada orang tercegak depan saya, ada orang yang ada urusan. Saya nak makan. Ini quality time. Dan antara quality time kita sebagai orang beriman ialah waktu ibadat dan waktu menuntut ilmu. Kita waktu semayang itu quality time kita. Jangan buka telefon, jangan vibrate pun jangan. Kan bila kita solat, digegak, ganggu. Kita ingat macam penting, rupanya miss call je, punya tak penting, tapi cukup mengganggu kita. Kadang-kadang ya, tengah kita solat tu lah orang telefon, syaitan mengganggu. Kita kena tahu quality time. Saya masa solat, telefon saya off terus, vibrate pun tak, ataupun jauhkan daripada diri kita seketika. Kalau kita nak letak depan kita, jangan letak menghadap mukanya, pusing belakang. Ni menghadap muka tengok nyala, tengok pula isteriku, nyeng langkabuk kita, tengok pula bosku misalnya. Maka terbalikkan dia, jangan ganggu kita. Ini panggil tajarrud. Kita dapat kualiti solat, kualiti tidur, kualiti makan. Dan demikian juga satu lagi masa kualiti kita ialah menuntut ilmu. Ini quality time kita. Jangan menuntut ilmu lebih kurang, sungguh. Bila bersungguh kita menuntut ilmu, maka banyak kita dapat. Banyak tu bukan dari sudut kuantiti, tetapi banyak dari sudut faedahnya. Bukan maksud kuantiti kita ingat banyak ilmu. Dan itu tak penting untuk kita ingat banyak ilmu. Yang kita perlu ialah banyak amal dengan ilmu.
Banyak ingat tentang ilmu pun, kadang-kadang yang kita nak ingat tu kita tak guna. Cuma nampak kita lebih special pada orang lain sebab kita tahu banyak. Tapi yang sebenarnya yang kita nak amal tu. Kata bila kursus haji, kita nak ajar orang pergi haji. Kita tahu haji ni ada 3. Kita ada ifrat, kita ada qiran, kita ada tamattu. Saya kata pada saudara saya, kawan-kawan saya ni, awak kalau nak buat haji qiran, maka jangan fikir buat tamattu. Belajar buat qiran je. Ni kita qiran nak tahu ifrat, nak tahu belaka. Akhirnya kita pun pening, macam mana ni? Tak, kita nak buat macam satu. Awak nak buat qiran, belajar je buat qiran. Selesai masalah awak. Tak payah pening-pening. Artinya pada benda kita yang nak belajar semua benda, biar orang ni master ni semua geng-geng tok-tok guru, biarlah dia belajar banyak. Kita ni tuan-tuan, sebab kita nak sibuk beramal, tak perlu pun kita tahu banyak-banyak. Kira contoh, kita belajar faraid, peninglah ustaz belajar faraid, kerana kita belajar hak orang lain. Belajar faraid kita je. Faraid, kalau saya mati, bini saya dapat berapa, anak saya dapat, cukup, memadai. Kalau mak saya mati, saya dah buat berapa, saya dapat berapa. Ayah saya mati, belajar faraid kita, jangan belajar faraid orang. Ni faraid Ustaz, kalau anak dipondang macam mana Ustaz? Nak buat apa ni kepala fikir anak orang lain pondang? Fikir kita, anak kita ada pondang? Tak ada, bagi cara kita. Ini yang dimaksudkan kualiti ilmu. Bila kita belajar satu ilmu, biarlah ilmu tu betul berkaitan kita, sebab kita nak sibuk beramal. Adapun katakan orang-orang yang tertentu yang Allah beri dia kemahiran untuk faham banyak ilmu, maka biarkan dia. Tapi kita bercakap tentang kita. Itu quality time kita dalam menuntut ilmu. Jadi bila kita duduk depan tok guru kita, untuk dapat kualiti ilmunya, kita perlu tajarrud. Buang hawa nafsu kita, buang kesibukan kita, buang apa yang tak perlu. Ada benda-benda kita nak tahu tapi tak perlu. Kita tak perlu. Artinya, umpama saya katakan, orang ni dalam bab agama, dia nak tahu semua benda. Dia lupa untuk tahu apa yang perlu dia tahu. Khususnya sesuatu yang dia tak patut jahil. Yang disebut, yang dikarang oleh ulama'. Satu kitab, ma la yasa'uhu al-jahlu. Ma la yasa'uhu jahluhu. Apa yang tak patut jahil. Tak patut ilmu ni kita tak tahu. Kena tahu. Jadi kita ni fokus. Apa yang patut kita tahu. Bukan apa yang kita kena tahu. Atau bukan apa yang kita tahu semua benda. Kita kena tahu yang mana yang tahu. Bahagian kita. Contoh kita kalau sebut kita ni arkitek, engineer, doktor sekian. Kita tahu bidang tugas kita apa dia. Takkan kita doktor nak faham bidang arkitek. Maka kita pun jadi macam serabut. Arkitek nak faham ilmu doktor. Tak boleh. Jadi rosak. Jadi bila kita belajar, kita pun nak tanya soalan. Tanyalah soalan yang benar-benar beri manfaat pada kita. Ni tanya Ustaz ni, kalau saya pergi ke bulan ni, kalau nak solat macam ni, kamu lenting-lenting kat bulan. Ni kalau dah terpilih jadi angkasawan, baru datang tanya Ustaz. Belum tak payah fikir-fikir. Sebab benda tu bukan ilmu kita. Apa kita nak fikir? Itu yang kita maksudkan. Jadi tajarrud dalam bertemu dengan guru, maksud tanggalkan pakaian, telanjang datang. Dan begitu juga kalau kamu ada sifat zuhud, sifat warak dan segala sifat-sifat yang kamu sudah punyai, kosongkan dan datang belajar. Biar aku ajar zuhud mengikut apa yang aku tahu. Biar aku ajar kamu takwa apa yang aku tahu. Biar aku ajar kamu kenal Allah dengan cara aku. Tuan-tuan kita gini, kalau tuan-tuan pandai karate, kita pun tali pinggang hitam. Tiba kita pun berminat nak belajar silat. Silat. Bila nak belajar silat, dia kena buang karate tu. Buang seketika. Jangan masa tok guru ajar silat, kita pun keluarkan karate kita. Dah jadi lain. Biar kosong, seolah kita tak pandai apa. Maka guru kita pun ajar. Kalau bila kita dah master silat, kita boleh bandingkan ni silat, ni karate. Kita tak boleh campur. Waktu kita datang nak belajar. Tak boleh ilmu kita, tak boleh. Kalau tuan-tuan tunjuk je ilmu karate dah, tok guru tawar hati dah. Ini bukan. Ini kerana guru dia suka. Kalau kita datang dalam keadaan kosong, seperti kita tak tahu apa-apa. Datang kosong. Maka dia akan beri semua pada kita. Semua. Dan dia akan beri manfaat pada kita. Ini kaedah belajar yang penting. Tentang kita, saya mazhab Syafi'i. Saya pun nak belajar mazhab lain.
Hanafi, Hanbali, Maliki. Pertama saya kena buang mazhab saya dengan maksud ta'assub, nak marah. Ini yang kita suka. Buang dulu. Belajar dulu. Tengok dalil dia kenapa. Kenapa dia kata benda ni boleh, sedangkan mazhab kita kata tak boleh. Contoh, kalau saya belajar dalil dia, kaedah dia, maka saya mula memahami mazhab ini. Hanafi macam ni, Hanbali macam ni, dalil. Bila saya belajar dengan keadaan saya kosong, tanpa saya mencampur adukkan ketakasusan saya pada apa yang saya sudah faham, maka saya boleh terima benda ni semua dengan baik. Akhirnya kita boleh menguasai 4 mazhab dengan baik, tanpa ada sebarang sifat prejudis terhadap mana-mana mazhab. Ni ada orang, tuan-tuan sekalian, bila dia belajar satu mazhab, maka dia memusuhi semua mazhab lain. Semua dia musuh mazhab, sehingga dia tak tahu apa kepentingan mazhab-mazhab ini dalam Islam. Sehingga tak tahu bahawa noktah ataupun kebenaran yang ada pada mazhab ini. Akhirnya dia menjadi satu mazhab yang memusuhi semua orang. Kenapa? Dia waktu belajar, dia tidak, orang macam ni dia tak mampu belajar mazhab lain. Lepas tu kita bertajarrud. Kita, tuan-tuan, saya dah ada guru saya ajar sekian-sekian. Tok guru saya cakap macam ni. Bila saya nak belajar dengan seorang guru yang baru, saya kena buang benda itu seketika dan tengok pandangan dia. Kenapa dia cakap macam ni dan apa dalilnya? Akhirnya saya keluar sebagai seorang pembanding yang baik. Akhirnya saya kata dua-dua ni baik. Tok guru yang pertama dimaksudkan macam ni, tok guru kedua dimaksudkan macam ni, maka tidak ada pertentangan. Kerana itu bila nak belajar, tajarrud itu penting. Jangan sampai terhijab ilmu. Kita nak belajar dengan tok guru kita ni, kita masuk, kadang kita kotor tadi dengan pelbagai perkara yang belum kita tanggalkan dalam diri kita. Akhirnya kita tak nampak kebaikan guru tu. Ada seorang ulama, tok guru dia pesan, mau jumpa ulama ni, dia terbaik, dia bagus, pergi. Maka pun dia pergi duduk majlis ilmu dengar, tak ada apa pun hebat, biasa-biasa je. Kalau dia balik jumpa tok guru dia, tok guru yang tok guru kata hebat tu biasa-biasa je, tak ada pun saya nampak hebat. Hebat tok guru lagi. Dia kata, kamu pergi dalam keadaan kamu membawa ilmu ku. Cuba kamu kosongkan dirimu dan dengar dia betul-betul. Dengar betul-betul. Biar kamu ada sifat menghormati dia dulu. Kalau seorang bila datang untuk ilmu dan dia tidak mau menghormatinya dulu, dia tak akan dapat apa pun. Maka dia masuk kali kedua dengan menghormatinya, memuliakan, duduk. Akhirnya dia nampak satu ilmu yang dia tak nampak ada pada gurunya. Maka dia balik, tok guru memang dia hebat, saya dah nampak. Tuan, kita macam ni, kita kadang-kadang nak tengok kehebatan seseorang, dia bukan boleh dinilai 1 hari, 2 hari, 3 hari. Tak boleh dinilai begitu. Kita nak belajar silat, first step kita belajar, tengok tu tok guru boleh terbang lah, misal kata lah. Tok guru tu belasah harimau, belasah beruang, baru hebat. Tak. Kadang kita nampak gerakan dia macam biasa-biasa, belum teruji, tak ikut je. Satu masa kamu nampak hebatnya di mana. Akhirnya kita tengok, punya ini hebatnya, ini kemuliaan dia. Sama juga tok guru kita, kadang-kadang orang nak bagi tok guru dia tu nak nampak benda yang hebat. Kalau boleh tok guru dia tepuk meja, keluar yang panggang 20 ekor, seekor seorang makan. Dia nak macam tu. Sebab dengar kata tok guru ni ada wali ni, karamah. Biar kalau boleh tok guru seluk poket, keluar duit banyak, bagi kita bawa. Tok guru ni hebat. Sudah ada orang belajar, sebab dia menilai guru tu hebat dengan jawatan, maka dia akan belajar dengan mufti-mufti je, maka dia rasa hebat. Pada mufti ni, sebenarnya mufti dia juga ustaz biasa, tok guru biasa. Dan dia mungkin pencen mufti, dia jadi ustaz biasa juga. Jadi, tapi oleh kerana dia lihat nilai ilmu, mufti, maka dia belajar. Atau setengah melihat pada nilai ilmu guru tadi, bila dengar sekian-sekian karamah. Walau karamah itu satu waktu yang panjang. Ada orang yang Allah zahirkan karamah waktu dia nak mati, tidak waktu masih dia hidup. Nak mati baru zahir karamah. Kadang-kadang dizahirkan karamahnya selepas mati. Hidup tak ada apa, biasa. Tapi bila mati nampak siapa dia. Allah jinakkan semua hati untuk datang. Macam Sa'ad bin Mu'az. Sahabat Sa'ad bin Mu'az, bila dia mati zahir karamah dia, turun semua malaikat menguruskan jenazah dia. Turun. Masa itu biasa je, turun malaikat.
Sehingga kata Nabi SAW, jom kita selesaikan urusan jenazah Sa'ad bin Mu'adz. Kita dahului malaikat. Rasulullah ajak sahabat ni lawan atau kompet bersaing dengan malaikat. Kita bersaing dengan jiran sebelah ya. Kita orang beriman, kalau nak hebat, kita bersaing dengan orang hebat. Kita tak bersaing dengan orang tak hebat. Kalau tuan-tuan nak jadi ahli ibadat yang betul, bersaing dengan ahli ibadat yang betul. Saing dengan dia. Jangan bersaing dengan orang lemah pada kita. Kemudian kita rasa kita kuat. Saya ni ustaz, okeylah sembahyang 4 waktu. Jiran saya 2 waktu je ustaz. Saing dengan orang bawah. Nak rendah saja. Cuma saing dengan jiran yang bukan sekadar solat 5 waktu, qiyamul lail sekian. Bersaing dengan dia. Kata Hasan Basri, kita kalau nampak orang yang dalam bab akhirat lebih, bersaing dengan dia, lawan dia. Sebab Allah suruh kita lawan. Kalau lawan pukul dia, maksudnya kita compete je. Tak jadi lebih baik tengok dia datang masjid pukul 8. Dia datang awal lagi. 7.30 dia datang. Biar ada nilai bersaing. Kita nampak dia kalau pergi masjid ni sah depan, kita melawan sah depan. Hidup lawan sah belakang. Datang awal sah belakang, kita pun sama. Datang awal semata-mata nak duduk sah belakang. Jadi pelik. Ada seorang hamba Allah, dia datang masjid untuk duduk belakang. Dia belakang. Dia suka duduk belakang. Dia ada tempat dia. Dia dah pok dia. Bila saya tengok beberapa kali, bagus datang awal. Datang awal pada saya. Dia pun duduk belakang. Saya tahu ni dia tak faham. Datang awal untuk duduk belakang. Ya aneh. Sebab dia ada tempat di selisih. Lalu kita kata awak ni datang awal comel, cantik. Tapi Nabi SAW suruh kita bubuk sah depan. Bukan berebut duduk belakang. Bagus datang awal masjid, tapi kepahaman lain dia kuat. Maka dengan izin Allah, dia terima nasihat saya. Maka bila saya datang, saya nampak dia buat di sah depan. Datang awal. Maka dia mula faham, kenapa sah depan? Maksud kita nak bersaing. Ni bila datang awal, saya kata pakak duduk belakang. Sebab apa nak duduk belakang? Senang, sebab Tok Guru tak nampak jadi. Asal dia tiam, nyuruk belakang tiam. Jangan dia nampaknya. Sahabat-sahabat dulu bila mereka duduk belajar dengan Rasulullah, mereka bersaing untuk biar Nabi nampak mereka. Sampai pandangan mereka sentiasa cuba curi tumpuan Rasulullah, biar Nabi tengok dia, jangan tengok orang lain. Mereka berebut kat arah tu. Kita berebut menyorok dengan nampak. Campur pula asyik konten kuliah, jadu dah. Menyorok sana, menyorok sini. Ni ustaz perasan. Sebab lain kali kau ustaz tanya, lama tak buat kuliah, ada ustaz belakang tiang. Artinya cara kita belajar tadi, dia akan menunjukkan berapa banyak kita akan dapat ilmu tersebut. Jadi bila kata Syekh Abdul Qadir, buang benda-benda yang macam ni, maka kamu datang belajar, maka kamu akan dapat. Jangan sampai aku terhijab dengan kamu. Kemudian kata beliau, jadi biarkan engkau tanggalkan apa yang ada pada dirimu dahulu, kemudian baru masuk dan ambil apa yang ada di sini, dan dia takkan rugikan kamu. Dan saya katakan tadilah, saya belajar banyak mazhab. Saya bila kita dah waktu kecil, kita mendalami mazhab Syafi'i. Kemudian kita Muniatul Musallinya, Jawahir Saniyah daripada kitab Jawi, sampailah kepada Matan Abi Syuja', belajar Iqna', belajar Hasyiah Baijurun, belajar beberapa kitab Hasyiah. Kemudian tinggi lagi Minhaj At-Talibin, syarah pada Minhaj, Mughni Muhtaj, belajar pula Qalyubi wa Umairah, belajar mazhab Syafi'i. Sampai masa kita nak tahu mazhab lain. Muqaddimah guru kami buka satu kitab, Rahmatul Ummah fi Ikhtilafi A'immah, oleh Imam Ad-Dimashqi. Duduk mengaji rahmat ummah dengan perbezaan pandangan ulama. Ini muqaddimah, kita mengenali muqaranah, komparatif mazhab. Lalu kita tengok, kita pegang apa yang kita dah belajar lama, daripada kitab Jawi sampai kitab Arab, sampailah kepada kitab-kitab yang menjadi muktamad dalam mazhab Syafi'i dan bab fatwa, seperti Mughni, seperti Nihaya oleh Imam Ramli, seperti Tuhfatul Muhtaj oleh Imam Ibn Hajar Haythami, seperti kitab Al-Imam yang menjadi panduan besar dalam mazhab Syafi'i, Al-Hawi oleh Imam Al-Mawardi. Baca, khatam, kita dalami, termasuk kitab
Kifayatul Akhyar, ngaji. Sampai masa kita nak mengaji mazhab lain, buka pertama kitab Rahmatul Ummah. Mula guru kami dedahkan kitab lebih besar. Akhirnya saya belajar kitab Mughni oleh Imam Ibn Qudamah dalam mazhab Hanbali. Kita mula belajar kitab Kasani, Bada'i dalam mazhab Hanafi. Mula kita belajar dalam mazhab Imam Al-Maliki oleh Imam Ibn Abdul Bar. Belajar Muwatta, belajar syarahnya, mendalami mazhab. Tapi sebelum kita belajar mazhab, kita kena buang prejudis kita bahawa mazhab tu tak betul. Ia salah sebahagian daripada kekuatan umat Islam. Kekuatan umat Islam. Kerana manusia ni dia ada rencah ratusnya perbezaan. Tentang kita orang Melayu yang mengeliling kita, budaya kita, uruf kita berbeza dengan budaya dan uruf masyarakat yang lain. Masyarakat Padang Pasir, masyarakat Afrika dan sebagainya. Makanan yang sesuai untuk kita sini berlainan dengan makanan mereka. Kita ambil contoh zakat sudah. Tentang zakat kita, asasnya apa? Beras. Itu asas. Setengah negara zakat asalnya bukan beras tapi gandum. Gandum menjadi asas. Setengah negara asas zakatnya ialah jagung. Sebab makanan rujinya jagung. Kita kat Malaysia, jagung tak jadikan buah yang kena zakat. Yang kena zakat cuma padi. Dan bila kita nak keluar zakat, nilainya ialah secupak, segantang daripada padi yang kita makan. Negara lain, jagung. Ada ada sekoi, ada bali, ada gandum. Maka bukankah itu berbeza? Kita tak mungkin aplikasikan yang ni kat sana. Tak mungkin. Jadi di sini kita katakan ke pelbagai mazhab. Jadi bila kita nak belajar benda tu, kita juga kena tajarrub. Tengok. Tok guru saya mazhab Maliki, Syekh Ali Taharayan, dia ajar kepada kami kitab Subulus Salam. Kami bertalaki. Talaki belajar. Dan dia sentiasa memenangkan mazhab dia Maliki. Kalau ikut, kita pun nak marah. Tak, sebab kita belajar ni tak boleh marah dia. Kalau dia guru kita, maka kita menghormati dan melihat dalilnya. Maka di situ kita dapat manfaat. Sehingga kita memahami setiap mazhab ada dalil, ada kekuatan. Akhirnya kita tahu semua mereka ialah kebenaran dalam Islam. Semua mazhab-mazhab ini kebenaran Islam. Dengan sebab itu kita boleh bersatu umat Islam. Habis kalau tuding bawa salah saya je betul, tu becot. Satu surah pun dah 3 mazhab gaduh. Padahal semuanya betul, semuanya solat subuh. Kan bagus. Tak usah ni lain sikit, lepas solat subuh terus cabut. Lain ni. Yang ni pula usah. Saya tengok kunut pun tak nak baca. Tu saya lain dia. Panah hati ni, panah hati. Kata heran kita duk panah dengan orang yang solat subuh bersama kita. Yang tak sembahyang subuh kat luar, kita tak kira. Ni hak dalam ni. Tengok yang ni kawan solat tarawih sikit je marah kita ni. Mazhab mana pula sikit. Yang ni pula bila solat tak nak berselawat antara solat. Yang ni pula kita pun nak marah. Yang tak solat kita tak marah. Kan jadi macam tak betul kita dan nak marah kan. Walau antara kita tak salah punya, okey. Ada orang lepas sembahyang tu nak cabut, biarlah nak cabut, dia ada kerja dah tu. Ada orang suka wirid panjang, pasal syuik. Dia macam tahlil dah wirid dia, panjang. Biarlah dia suka. Ada orang pula mungkin dia nak baca doa. Ada orang tak nak baca doa. Biarkan, kita tak mencela antara satu sama lain. Kita nak buat semua bagus datang rumah Allah. Ikut imam yang sama walau berbeza sikit beberapa perkara. Sebab saya tengok dia tahiyat lain macam. Tangan dia gok. Rasa nak patahkan jari dia. Kita kan tahiyat tegak. Dia ni Parkinson apa kita. Kita jeling siap. Kita dituntut khusyuk solat, duk jeling jari kawan dia. Dia rasa nak tengok kepatah ni. Benda ni ganggu. Terus kira ni orang bila tak faham bab mazhab dia pun jadi macam gitu. Padahal orang ni hebat, dia solat bersama kita. Dalam sahun kita. Tengok pula sah ni ada seorang angkat takbir lah macam-macam. Batman yang angkat takbir sah. Misalnya kita ni. Kita angkat cara kita. Tapi dia orang solat, apa isunya? Tangan dia letak kat lain sah. Kenapa? Tangan dia letak bawah sah. Kita tangan sunat atas pada pusat. Dia tangan duduk bawah pada pusat.
Kita nak main apa pula duk buah pusat, kita kata. Nak marah kita. Padahal buah pusat juga salah satu sunnah Nabi SAW. Tengok ni pula tangan lepas macam tu je lepas. Dia pula lepas malah solat ni. Apa solat malah-malah. Dia ada guru kami, Syekh Rabi'. Waktu di solat dia ni, orang ada satu kawasan di Mesir jauh. Di mazhab Maliki. Bila sembahyang bersama kami mula-mula, dia jenis tangan lepas. Allahu Akbar. Tengok Tok Guru ni malahnya nak letak tangan kat tu. Solat. Sampai habis solat. Kita kecil tanya dia, kenapa dia solat macam tu. Dia beritahu lah dia ni Maliki. Tapi dia perasan kita duk tengok macam pelik. Akhirnya dia pun angkat tak juga. Meraihkan. Sebab kita tak tahu lagi. Bila orang tak tahu ni, pemarah dia lain macam. Sampailah kita diberitahu. Tapi Tok Guru kami punya nak ngelak gini, awak sembahyang cara awak, jangan ikut saya. Jangan ikut. Nak ngelakkan. Kontra. Sebab dia ulama', dia alim, dia tahu. Sehingga dah kita mengaji selama 2 tahun dengan beliau. Maka kita faham. Orang akhlak baik, lembut. Tapi mazhab dia berlainan. Kini bila kita buang prejudis kita, dengan menganggap kita je betul, orang yang salah, buang yang tu. Maka di situ kita akan dapat manfaat banyak. Sebab tu kata Syekh Abdul Qadir, kamu buang semua benda tu, datang belajar aku, kamu akan dapat kutip banyak benda dengan aku. Banyak ilmu. Kita benar-benar kita kalau belajar, kita macam dah ada sesuatu dengan kita. Jadi bila kita duduk belajar, lalu berlawan dengan apa yang kita belajar, kita tak senang hati. Kenapa lain? Saya faham lain, kenapa lain? Maka caranya ialah minta istifsar, minta penjelasan. Minta penjelasan dengan baik. Tok Guru saya, selama ni saya buat macam ni, Tok Guru kata macam ni. Dia minta sikitlah syarah pencerahan dia. Guru kita kata dah, awak buat tu pun dah betul, tak salah. Tapi saya berpandangan yang ni lebih betul, lebih tepat, sekian. Okey. Kita pun dapat ilmu. Ilmu tadi. Baik, ini adab dalam kita belajar. Nak belajar untuk guru, jangan bawa jiwa pembangkang di dalam diri kita. Nak bangkang je untuk guru. Maka mana mungkin kita dapat ilmu. Bila kita masuk datang, belajar ilmu, buang semua benda yang tak ada kaitan. Kesibukan-kesibukan lain. Bila kita datang belajar dengan guru kita, tunjuk rasa hormat kita. Kerana rasa hormat membantu ilmu tu masuk. Kita bila belajar datang, pandang ni, pandai tak pandai dia ni. Tu kita tak dapat apa. Dia rasa hormat. Tuan-tuan, kadang-kadang ilmu tu datang bukan sehebat-hebatnya orang yang mengajar. Tapi hebatnya orang yang belajar. Dia dapat ilmu. Sebab dia menjaga adab-adab belajar, maka dia dapat lebih. Sebab tu ada murid bertukar menjadi guru dengan cepat. Bila Syekh Humaidi, salah seorang daripada guru Imam Syafi'i, Al-Humaidi, dia pakar dalam bidang hadis, mengajar. Salah seorang muridnya Imam Syafi'i. Tapi keadaan berubah dengan cepat. Akhirnya dia duduk bawah, dia jadi murid pada Imam Syafi'i. Padahal dia tu guru asal. Kenapa? Ada Imam Syafi'i yang tinggi. Guru belajar dengan dia. Al-Imam Al-Ghazali. Bila karang kitab pada usia yang muda. Lalu diberikan kitab ini kepada Imam Al-Haramain. Lalu kata Imam Al-Haramain, kamu telah mengatasi aku. Sebab Imam Al-Ghazali dia beradab dengan tok guru dia. Beradab sungguh. Maka Allah beri dia ilham yang baik. Bila di karang kitab, kata gurunya Imam Al-Haramain, kamu telah mendahului aku. Kita baca kisah Ashabul Ukhdud. Seorang budak yang belajar dengan tok guru dia. Bila negara tu, ahli sihir dah tua dan nak mati, dia kata, tuanku, saya kena cari pengganti. Kata raja, silakan cari. Pak ahli sihir ni pendukung besar kepada raja ni. Maka buatlah satu pemilihan. Terpilihlah seorang budak paling cerdik sekali. Pilih. Tapi budak ni dalam perjalanan nak pergi ke istana, terserempak dengan seorang abid. Seorang daripada yang berpegang teguh dengan ajaran Nabi Isa AS. Maka dia pun duduk dengar. Menarik perhatian dia apa yang dia belajar. Tentang akidah. Tentang ketuhanan. Maka selepas itu barulah dia pergi jumpa dengan ahli sihir. Belajar sihir pula. Belajar sihir. Waktu dia belajar sihir, ditinggalkan apa yang dia belajar.
cara dia belajar. Maka bila mana dia balik, dia singgah lagi belajar. Dia buat ilmu sihir dia pula, cara dia belajar. Lalu dia pun balik rumah. Begitu dia buat sampai menyebabkan mak dia nampak anak ni sentiasa balik lambat. Ini budak-budak, bukan orang besar, budak-budak. Marah lah. Kenapa balik lambat? Balik lambat lagi kena hukum. Kena hukum. Ahli sihir juga menerima kunjungan budak ni lambat. Malaysia pun kata, mu ni lambat datang sekolah kena hukum. Kita kan duduk tempat tu kena hukum. Datang lambat sekolah kena marah, balik lambat rumah pun kena marah. Dua-dua kena marah. Maknanya kita pergi mall, tu tanda kalau kita lah. Pergi mall lah tu. Pergi sekolah lewat, balik rumah lewat, dua-dua kena rotan. Ni budak ni, dia pergi jumpa dia sihir lambat sebab dia belajar untuk guru dia. Dia balik rumah juga lambat juga kerana belajar guru ni. Akhir dua-dua dia dihukum. Dia pun tak tahan kena hukum. Dia kata, Tok Guru, saya ni asyik kena hukum macam mana? Tok Guru dia pun ajar satu hela. Hela itu kita selalu sebut bab menipu ni, hela. Hela ni untuk jaga agama tak apa, tapi hela untuk ambil harta orang tak boleh. Kita buat iklan-iklan tu untuk mengambil harta orang hilang. Nasi ayam, ayam nampak segar, macam hidup lagi ayam segar. Time datang ayam kering ayam. Ayam macam dah mati lama, macam mati su'u khatimah ayam ni. Tapi dia punya gambar ayam tu macam mati ni husnul khatimah. So, sehat, warna berkilat macam emas. Sampai tengok, bukan warna emas, macam warna besi buruk. Ini hela. Ni orang buat advertisement ni, iklanat. Hela. Gambar lain, tu lain. Maka ini bentuk pembohongan, mengambil harta orang. Kita kena hati-hati. Jangan benda ni jadi trend kita. Sama juga muka, tunjuk gambar lawa, pakai filter. Tengok gambar anak awak, nak minang Tuan Nasi, tunjuk gambar. Gambar filter memang lawa. Jadi teh dah ditapis, memang tak ada habuk. Tengok betul penuh habuk ni. Hablu-hablu ada, jerawat ada. Sebab tu dalam Islam, bila orang tu nak kahwin, dia tak boleh tengok gambar, dia tengok orang ni. Bahkan bila nak tengok orang, jangan beritahu datang, biar tengok muka asli dia tu. Jangan tengok muka solek. Orang muka solek sekarang, hidung kemik pun boleh jadi mancung sebab dia solek. Bila malam pengantin, baru nampak kemik rupanya hidung. Dia jadi marah. Kita bila nak kahwin, tengok. Kata Nabi SAW, unzur ilaiha fa innahu ara an yu'dama bainakum. Kamu kalau nak kahwin, tengok dia, kerana ia menjadi sebab untuk perkahwinan itu kekal. Sebab dia tak boleh tengok muka filter. Minat ikut TikTok, memang TikTok muka lawa belaka, muka filter belaka, semua muka spesial belaka, nampak lawa. Tengok sungguh kena katok. Tengok sungguh rupanya lain. Baik, kembali pada cerita hela yang diajar oleh ulama ni. Ajar hela, dia kata gini, kalau kamu jumpa raja tu lambat, beritahu mak kamu bagi kerja banyak. Kalau kamu balik rumah lambat, katakan ahli sihir bagi kerja banyak. Pendek cerita, tiba-tiba ada satu binatang yang menghalang orang ramai. Jalan tu je jalan. Maka binatang duk kasih semua tak berani jalan. Lalu budak ni ambil batu, cik batu. Ya Allah, kalau ilmu abid itu lebih benar, maka bunuhlah binatang ini dengan batu yang kecil ni. Maka dia pun balik, mati binatang tu. Maka dia pun cerita pada guru dia, Tok Guru, tadi ada satu binatang menghalangi orang ramai. Saya pun ambil batu, kalau ilmu Tok Guru saya betul, matikan dia. Mati. Maka gurunya muka berubah. Lalu kata gurunya, guru dah tahu ni ada benda tak elok. Kamu sudah mengatasi aku, tapi bukan itu yang tak eloknya, mengatasi aku. Tak bagi seorang guru, bukanlah anak murid mengatasi satu benda tak elok, itu berita baik. Tetapi hal kamu mulakan tersebar, menjadi fitnah pada agama. Benar tersebar satu negara, budak ni telah mempunyai kuasa ajaib sekian. Akhir ahli sihir gembira, ini ilmu sihir yang kau ajar.
Raja juga gembira, aku dah jumpa pelapis yang hebat. Tapi budak ni perlu menyatakan kebenaran. Dia jumpa di sini, saya membunuh binatang ini bukan dengan ilmu awak. Dan bukan juga kerana raja. Tetapi ilmu orang yang saya belajar. Dan kerana Allah yang izinkan. Marah di sini. Sebagaimana juga marah sultan ini. Akhirnya, dikenakan tindakan bunuh, hukuman bunuh. Macam mana cara bunuh? Pergi bawa tentera, bawa dia ke gunung yang tinggi, tolak jatuh. Maka bila diangkat ke gunung yang tinggi, budak ni berdoa pada Allah. Berdoa pada Allah dengan satu doa. Allah melindungi dia. Allah Ta'ala melindunginya. Maka tiba-tiba gunung ni bergoyang. Tentera yang iring dia yang jatuh mati. Maka dia pun balik ke sana. Terkejut tengok, hidup lagi. Mana pengawal aku? Dah mati. Kenapa mati? Gempa bumi. Maka dia suruh bawa ke tengah laut, campak tengah laut. Maka dia bawa budak ni. Tiba-tiba di tengah laut gelombang besar, menenggelamkan. Mati yang mengiringnya. Budak ni selamat. Akhir sampai pada raja. Raja dah pening. Kat gunung tak mati, kat laut tak mati. Lalu budak ni tahu raja ni tak fikir lain melainkan nak bunuh dia. Sebab melihat ancaman. Ni budak, baru budak. Setengah mengatakan namanya Wadah. Wadah maknanya amat jelas. Raja ni bimbang budak ni kalau besar. Ni kecil pun tapi hebat besar habis. Kerana budak ni tahu raja ni nekat nak bunuh, maka budak ni kata, kalau tuanku nak bunuh saya dengan syarat. Tuanku kumpul orang ramai dulu. Dan ambil senjata saya, bukan senjata tuanku. Nanti orang sebut senjata tuanku, kata senjata hikmah pula. Ambil senjata saya, panah saya. Kemudian sebut nama Tuhan saya dengan nama Tuhan budak ini. Baca dan baca kuat. Tuanku boleh bunuh saya. Maka raja nak bunuh sangat takut. Terjejas kekuasaan dia. Dikumpulkan orang ramai. Nak tunjuk siapa yang melawan raja akan dibunuh. Tapi lihat bagaimana Allah jadikan tipu daya. Orang-orang yang ingin menjatuhkan agama Allah berbalik pada diri sendiri. Supaya kita tahu dan sedar bahawa agama Allah ini akan ditolong oleh Allah. Siapa pun yang berjuang untuk jaga agama Allah, Allah akan tolong dia. Di sebalik musuh menyangka mereka menang dengan tipu daya mereka, dengan fitnah mereka. Mereka lupa bila seorang berjuang untuk tegakkan agama, maka kemenangan berpihak pada dia. Maka raja ni pun panah, tapi slow, tak nak sebut nama, dengan nama Tuhan budak ini, slow. Panah ni tak kena sasaran dia. Raja ni marah. Kata budak, tuanku yang salah. Saya suruh sebut kuat, bukan perlahan. Maka dia mula baca dengan kuat. Dengan nama Allah, Tuhan budak ini. Dia panah maka terkena. Kena kat kepala. Dan budak ni mati. Lalu ramai berkata, raja ini tidak membunuh dengan kuasanya. Dia membunuh dengan kuasa Tuhan budak ini. Kami beriman dengan Tuhan budak ini. Kami beriman. Tentang keimanan itu. Bila seorang dia mengakui ada Tuhan yang berkuasa atas segalanya, maka dia sudah beriman pada Allah. Walaupun dia tak sebut syahadah, mengucap dua kalimah syahadah itu. Syahadah, mengucap dua kalimah syahadah itu syarat untuk kita bermuamalah dengan dia secara Islam. Maka semua orang mengucap ucapan Islam. Kami beriman dengan Tuhan budak ini, kami beriman dengan Tuhan budak ini. Raja apa yang dia takutinya berlaku. Raja dengan marah menyuruh semua menggali parit yang besar, dihidupkan api. Dinamakannya sebagai parit tadi dalam bahasa Arab disebut ukhdud. Ukhdud. Ini disebut Ashabul Ukhdud dalam surah Al-Buruj. Akhirnya siapa pun yang berkata beriman dengan Tuhan budak ini ditolak dalam api tadi sampai mati. Maka puluhan ribu mati. Puluhan ribu mati. Maka itu cerita bagaimana bila gurunya kata, kamu sudah mendahului aku. Akhirnya tuan-tuan kita ni bila berguru, bila kita pandang mulia untuk guru kita, akhirnya kemuliaan itu berpindah pada kita. Ajar anak-anak kita bila belajar untuk guru, hormat dia guru. Hormat, jangan duk gaduh untuk guru dia. Hormat gurunya kerana keilmuan dia akan berpindah pada murid. Macam saya katakan tadi, ramai mana anak murid alim berkatkan dia menghormati gurunya. Lalu sebahagiannya guru yang pernah mengajar dia menjadi kembali murid dia. Kembali dia murid dia. Sebagaimana kisah Humaidi.
Bagaimana kisah Usman Al-Mazini, seorang anak murid pada Sibawai, pakar bahasa Arab, akhirnya duduk dalam majlis Imam Asy-Syafi'i, melihat kehebatan dia, kehebatan bahasa Arab Imam Syafi'i. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, sekali peristiwa aku hadir jumpa Tok Guru aku, dan antara sebab juga kenapa nak hormat Tok Guru ni. Kata Syekh Abdul Qadir, sekali aku jumpa Tok Guru aku, lalu guruku berkata, aku dah tahu apa kamu nak. Mu nak tanya kan? Mu nak tanya satu soalan. Biar aku beritahu kamu, bahawa aku selalu berpuasa melainkan waktu sahurku, kerana tempat ni makanan tak baik. Syekh Abdul Qadir Jalani, dia nak tanya pada seorang gurunya, kenapa guru ni selalu puasa. Tapi belum ditanya, guru dia kata, aku tahu kamu datang nak tanya. Ini firasat. Kamu nak tanya, kenapa aku sentiasa puasa? Maka jawapannya, kerana aku meragui makanan di negeri ini. Betul, aku tak makan. Dan diceritakan tentang kemuliaan guru yang kedua. Sebab kita tahu, Tok Guru ni Allah beri dia kemuliaan. Dia macam mak ayah. Kenapa mak ayah Allah beri dia kemuliaan? Doanya mustajab. Sebab dia betul-betul prihatin dengan kita. Mak ayah ni sayang. Kerana itu doa dia mustajab. Maka kata Syekh Abdul Qadir, pernah kisah Sari Sakati. Imam As-Sari As-Sakati yang meninggal dunia sekitar tahun 253 Hijriah, bersama dengan muridnya Junaid Al-Baghdadi. Junaid Al-Baghdadi yang meninggal dunia pada tahun 298 Hijriah. Junaid anak saudara kepada Sari As-Sakati. Sari As-Sakati, dia tengok Junaid Al-Baghdadi ni dah alim. Dah belajar banyak. Antara guru Junaid Al-Baghdadi ialah Haris Muhasibi, yang meninggal tahun 245 Hijriah, dan juga Sari Sakati. Lalu kata gurunya, dah sampai masa kamu mengajar. Kata guru, tak nak tu guru, saya tak layak. Kata Sari, dah boleh mengajar. Dia kata tak. Sehingga satu malam Junaid Al-Baghdadi tidur, dia bermimpi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini dia tak terjemah secara tepat, sebab dia mungkin cerita ni masyhur, maka dia sebut bahawa dia jumpa Rasulullah. Jumpa ni dalam mimpi. Dia jumpa Rasulullah dalam mimpi. Rasulullah suruh dia, kamu sekarang mengajar. Maka Junaid pun terkejut, kerana pagi tadi Tok Guru dia pesan Sari Sakati mengajar. Dah sampai masa mengajar, tak nak Tok Guru, belum layak. Malangnya bermimpi jumpa Rasulullah SAW, dia pergi mengajar. Lalu esoknya dia datang jumpa gurunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu kata Sari, kamu ni nak tunggu Rasulullah suruh baru nak ikut. Aku suruh kamu tak ikut. Maka terkejut Junaid Al-Baghdadi. Macam mana Tok Guru tahu aku bermimpi jumpa Rasulullah? Mu ni nak tunggu Rasulullah sendiri datang beritahu. Yang aku beritahu kau tak nak ikut. Supaya kita ni tuan-tuan, hari ni ada orang bodoh. Saya biar Nabi beritahu baru saya ikut. Dia lupa ulama'-ulama' ni waris Nabi-Nabi. Mereka beritahu kita macam yang Rasulullah beritahu. Mereka yang beritahu macam Rasulullah beritahu. Faham tak? Saya Ustaz, kalau Rasulullah yang kuliah, baru saya dengar. Kalau Ustaz tak kuliah, saya tak dengar. Yang apa buat pelik sangat. Apa yang orang kuliah ni, dia nak beritahu apa yang Rasulullah beritahu. Maka mereka ini waris. Kalau kuliah waris tak datang, nanti kalau Rasulullah berkuliah pun tak datang juga kita. Sama juga perangai. Sebab zaman Rasulullah pun ada yang tak datang kuliah ni, menyorok, bukan cuba menjarakkan. Padahal dia tahu ini Rasulullah SAW. Jadi kita ni kadang-kadang bila ada orang tak semayang, dia suruh semayang. Dia kata, saya Ustaz cakap-cakap kau tak semayang kena azab. Tak ada lagi orang dalam kubur mati, dia bangun beritahu kau semayang. Kau tak semayang kena azab macam aku dalam kubur. Takkan nak tunggu orang dalam kubur tu bangun. Sebab Allah yang mengazabkan, Allah yang beritahu. Wailul lil musallin, celaka bagi orang yang solat. Yang mana? Alladzina hum an salatihim sahun, yang meninggalkan solat. Maksudnya celaka orang yang dia wajib solat, lalu ditinggalkan solat, celaka dia. Neraka dia. Allah beritahu akan dihukum, diazab. Kita ni punya tu tak. Saya nak tunggu yang kubur tu bangun dari kubur beritahu saya dah kena azab. Takkanlah kita sebodoh itu.
nak diberitahu. Walhal beritanya masyhur dah beritahu. Baru kamu tak buat macam ni azab dia. Kaum-kaum dahulu derhaka lawan Nabi, mereka dia azab. Dan sama macam kamu, kalau kamu tak nak dengar orang-orang yang mewarisi Nabi, maka kamu juga akan terkena hukum dan azabnya. Kita tuan-tuan dalam hidup ni, untuk kita jadi baik, sentiasa kita damping dengan para pewaris Nabi. Para pewaris Nabi ini bukan waris keturunannya, tapi waris ilmunya, yang mewarisi hukum hakam dan ketakwaan. Sebab itu penilaian kita dalam buat apa-apa pun, maka orang yang akan sentiasa bersama kita para alim ulama kita. Kita nak tahu satu benda tu betul tak betul, juga kita bersama para alim ulama kita. Dan semua hal. Bukan kita ni kalau nak ambil orang, nak sokong orang tu pemimpin tak pemimpin, kita pun minta recommendation daripada para ulama kita. Tengok. Kerana mereka menilai seseorang dengan nilai yang sebenar. Nilai yang takut pada Allah, yang jaga agama Allah. Itu penilaian sebenar. Lalu kita dengan nasihat mereka kita ambil. Kita nak, kalau kita tahu akhirat kelak, kalau kita ada agama, akhirat kelak agak-agak siapa yang akan beri syafaat kita? Maka salah seorang yang pemberi syafaat itu sudah para anbiya, ialah para ulama. Semua orang maklum, itu semua maklum. Atau kita kalau nak solat, mesti kita nampak ni ulama, kita dahulukan dia dalam doa. Maka demikian dalam semua perkara kita akan tengok nilaiannya di situ. Ni kalau kita nak dapat kebaikan. Sebagai kisah Junaid al-Baghdadi dengan Sari as-Saqati. Kisah dia kata, mu ni nak tunggu Rasulullah beritahu, orang nak percaya. Aku beritahu ni sama yang macam Rasulullah beritahu. Ni tegur orang, kita pun sama lah tuan-tuan. Ulama beritahu, betul lah tu. Mereka hujah kita di hadapan Allah. Kalau mereka kata buat yang ni, maka kita buat, insya-Allah ada kebaikan, ada kemuliaannya. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, kamu ni bercakap kepada orang ramai dalam keadaan amalan kamu hitam. Maksudnya amalan kamu ni amalan yang tak baik, amalan tak diterima, kamu tidak ikhlas. Maka bagaimana mungkin kamu dapat memberikan kebaikan kepada manusia? Lalu kata Syekh Abdul Qadir, aku tak takut pada makhluk. Jadi bila sebut kamu ni bercakap hati hitam ni, maksudnya kamu tak akan bercakap dengan perkara beri manfaat pada orang. Takutku cuma kepada Allah. Bahkan segala isi dunia tidak aku takut melainkan Allah, kata Syekh Abdul Qadir Jilani. Kemudian katanya, orang salihin bila dia beribadat dengan keadaan dia melihat Allah. Lalu orang kata, apakah kamu pernah melihat Allah? Aku ni kalau tak tengok Allah, hancur hati aku, rosak. Lalu kata orang pelik, macam mana kamu tengok Allah? Dengan memejamkan mata zahirku, maka aku melihat Allah. Tentang kisah melihat Allah dalam hadis, dipanggil hadis ihsan. Kita tahu martabat paling tinggi ialah ihsan. Martabat pertama Islam, yang kedua ialah iman, yang ketiga ialah ihsan. Waktu Rasulullah ditanya oleh Jibril AS, mal ihsan, apa itu ihsan wahai Muhammad? Maka jawab Nabi SAW, anta'budallah ka'annaka tara, fa illam takun tara fa innahu yarak. Kamu menyembah Allah seperti kamu melihat Allah. Kalau kamu tidak melihat Allah, kamu tahu Allah melihat kamu. Ini maqam ihsan. Dia nampak bahawa Allah melihat dia. Bukan sekadar dia tahu Allah melihat dia. Kita tahu Allah melihat kita. Ni dia nampak Allah melihat dia. Ini maqam tertinggi. Macam mana? Kerana Allah tidak dilihat dengan mata zahir ini. Kita tidak akan melihat Allah dengan panca indera kita ini. Tapi kita melihat Allah dengan iman, dengan taqwa. Kita melihat Allah dengan suatu panca indera yang datang daripada amal soleh dan ketaatan, ketundukan kita pada Allah. Maka terciptalah panca indera ini sehingga kita dapat melihat Allah. Tentu kalau kita lihat, macam mana kita melihat cinta? Kita tidak melihat cinta dengan mata. Mungkin permulaan ya, permulaan kita melihat dengan mata. Tapi banyak mana cinta yang dilihat oleh mata cuma cinta syahwat, akhirnya bercerai-berai. Cinta sebenar macam mana? Kita dah duduk sekali, masing-masing tunjukkan si suami menjaga isteri, si isteri menjaga suami, maka datang satu benda bernama cinta yang bukan dilihat oleh mata, datang daripada hati kita. Benar-benar wanita ini wanita cinta kita. Benar-benar lelaki ini lelaki yang kita cinta. Bukan dengan pandangan mata sebagaimana pertama kita melihatnya, tapi kali ini panca indera lain.
Yang datang kerana kita melihat kebaikan dia, kemuliaan dia. Maka cinta ini lebih kuat daripada cinta pandangan mata. Yang cinta pandangan mata itu syahwat. Tengok ni comel, ni dai licin sikit, ni macho si, oh, inilah jantung hatiku, inilah imam aku. Dengan pandangan zahir. Tapi ramai mana orang gagal dengan pandangan itu? Ramai mana? Bukan 1,000, bukan 2,000, jutaan manusia gagal menemui cinta dengan pandangan zahirnya. Bila dia melihat dengan mata lalu membina cinta, dia membina cinta nafsu. Akhirnya hancur berkecai. Kerana panca indera ini bukan panca indera betul dan melihat cinta. Kerana cinta tidak lihat dengan mata. Cinta sesuatu yang dirasai dengan satu deria yang kuat dalam diri kita. Sehingga waktu itulah kita akan bersedih bila berpisah, berjarak, merindui. Kita rindu dia. Kita rindu suami kita, kita rindu isteri kita, kita rindu anak-anak kita. Bukan kerana pandangan, kita katakan. Begitu dengan Allah. Tuan-tuan, bila kita amal soleh, bila kita ikut perintah Allah, maka datang apa yang akan masuk dalam hati kita, itu hubbullah, cinta pada Allah. Yang akan datang dalam hati kita, khaufullah, takut pada Allah. Yang datang pada hati kita, ar-raja, berharap cuma pada Allah. Yang datang pada hati kita, al-unsu billah, dapat bermesra dengan Allah. Manusia bila dia ibadat sungguh-sungguh, yang akan mendiami hatinya 4 perkara, kata ulama. Dia betul-betul ibadat dengan ikhlas. 4 perkara akan mendiami hatinya, tidak yang lain. Pertama, takutnya pada Allah. Yang kedua, harapnya pada Allah. Yang ketiga, cintanya pada Allah. Yang keempat, bermesranya dengan Allah. Apa maksud bermesra dengan Allah? Maknanya bila dia dah buat ibadat-ibadat, dia seronok. Kata macam orang lain seronok main geng, kalau dia bermesra dengan geng. Dia seronok sebab main bola. Dia tengok bola, dia seronok. Boleh masuk stadium beratur pun dah seronok. Tapi orang yang dapat al-unsu billah, waktu dia datang untuk beribadat, dia dah rasa seronok. Waktu dia bangun malam untuk qiyam, dia dah rasa seronok. Perasaan ni kita rasa gini. Tuan-tuan tak hari raya. Hari raya bila datang kita rasa seronok. Walah, hari raya lagi 2 bulan. Dah seronok dah, beli baju raya dah. Hari puasa tak lagi. Tak seronok kedatangan dia. Puasa 2 hari dah bilang. 2 hari, lagi 28 hari. Kenapa? Ni raya yang ditunggu, seronok. Menunggu. Tapi orang yang dekat dengan Allah, seronok dia menunggu dengan ibadat. Dia menghitung hari bila Ramadan. Kemana kita orang awam macam kita menghitung hari bila raya. Mereka menghitung hari bila Ramadan. Mereka menghitung detik bila untuk bangun qiyam. Kita menghitung detik untuk pergi kerja. 8 belum? Oh, nak kerja. Kita menghitung detik itu. Itu bezanya. Kalau orang yang hatinya sudah dengan Allah, maka akan tersemai dalam hatinya 4 sifat tadi. Maka dengan sifat tadi dia akan benar-benar melihat Allah. Bila takutnya ada, harapnya ada, cintanya ada, bermesra dengan Allah ada, maka ketika itulah ada panca indera untuk dia melihat Allah. Itu dah dia disebut sebagai maqam ihsan. Wallahu bissawab. Assalamualaikum.